الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فإن خير الكلام كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل في النار وبعد. Jadi insyaAllah malam ini kita tentu tentang masalah janin di dalam kandungan. Macam mana haknya janin dalam kandungan itu, macam mana haknya? Sebab dia anak tu bapa dia meninggal, Rasulullah sendiri pun bapa dia meninggal sewaktu dia masih lagi dalam kandungan ibu. Okay, sebab tu sewaktu Abu Talib sampai ke Syam, bawa Rasulullah SAW suatu usia Rasulullah di kurang 10 tahun, bawa Rasulullah ke Syam. Ada seorang sana rahib Buhaira, nama sebenarnya Jarjis. Jarjis, nama dia Jarjis. Rahib Buhaira itu gelaran dia, rahib Buhaira. Nama sebenarnya Jarjis. Dia panggil Abu Talib sebab dia nampak ada ketanda kenabian kepada Rasulullah SAW. Jadi tanya Abu Talib, siapa budak? Jadi Abu Talib kata, ini ibni, ini anak. Sebab apa? Sebab Abu Talib sayang dia, sebab ini anak. Sebab Abu Talib layak Rasulullah macam anak sendiri. Jadi dia kata apa? Ma yanbaghi li hadzal ghulam an yakuna ab. Budak ini tak boleh ada bapa. Bapa ini ma yanbaghi li hadzal ghulam an yakuna abun. Tak boleh budak ni ada bapa. Kata dia anak saudaraku. Okey, dia anak saudaraku. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia dilahirkan bapa dia Allah meninggal sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam masih lagi berada dalam kandungan. Jadi kita ingat balik tu. Kita review di sini. Bila seseorang bayi dalam kandungan itu boleh dinasabkan kepada suami ibunya setelah berapa bulan dia dilahirkan, selepas perkahwinan, selepas 6 bulan. Ingat betul ya, selepas 6 bulan daripada tempoh perkahwinan. Dia berkahwin bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, awal bulan 7 baru lahir. Awal bulan 7 baru kita terima anak ini sebagai anak pasangan tadi. Dia mesti lahir selepas 6 bulan tempoh perkahwinan. Kalau kahwin bulan 1, bulan 5 dapat anak sudah. Bulan 1 kahwin, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 dapat anak. Tak boleh dinasabkan kepada suami ibunya tadi. Sebab apa? Tidak ada istilah bibit ringan, tak ada. Mangga ada, manusia tidak ada istilah bibit ringan, tak ada. Paling cepat kandungan dia lahir 6 bulan. Sebab itu dah syarat, kalau dia lahir 5 bulan selepas tempoh perkahwinan, anak tadi tidak berhak untuk mewarisi harta bapaknya. Bukan bapaknya, suami ibunya tadi. Tidak boleh dinasabkan, dibinkan. Mana nasab dibinkan kepada suami ibunya tadi. Tidak boleh waris. Dan bapaknya tadi kalau dia perempuan tidak berhak untuk menjadi wali. Sebab kita sebut, berdasarkan apa kita sebut, jelas kita pusat sebut dalil lah. Sebab Allah sebut dalam dalam dua ayat Quran, Allah sebut wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wal walidatu, dan ibu-ibu mereka hendaklah menyusukan anak mereka selama 2 tahun yang sempurna, 24 bulan. Liman arada
sesiapa mana-mana ibu yang ingin menyempurnakan tempoh susuannya. Kalau dia tak nak pun tak apa. Tapi tempoh kalau dia anggap sebagai tempoh susuan ini hanya 2 tahun. Selepas tu tak dipanggil lagi anak susuan. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tak panggil lagi anak susuan. Begitu juga Allah sebut ayat lain. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu, tempoh hamilnya dan tempoh selesai menyusunya 30 bulan. Jadi kita ambil berdua ayat inilah, kita istimbat. Hari ini istimbat. Apa nak istimbat? Kita keluarkan hukum daripada 2 ayat, bahawa tempoh paling cepat Allah jadikan kandungan seorang perempuan itu untuk dinasabkan kepada suaminya adalah selama 6 bulan. Ini kita sebut istimbat. Apa istimbat? Kita keluarkan, kita ambil ayat ni. Tengok ayat ni, Allah sebut tempoh dia selesai sempurna susu ini 2 tahun. Ayat ni pula disebut tempoh menyusu, tempoh selesai susu, tempoh mengandung selama 30 bulan. Jadi dia sebut tadi tempoh menyusu 24 bulan. Jadi berapa tinggal tempoh mengandung? 30 tolak 24, tinggal 6 bulan. Jadi disebut, pada itulah kita ambil mana-mana bayi yang lahir sebelum tempoh 6 bulan, anak tadi tidak boleh sama sekali dinasabkan kepada siapa? Bapaknya ataupun suami ibunya. Dibin pada siapa? Bin pada Abdullah. Sebab tu saya kata, siapa nama Abdullah banyak anak dia. Bin pada siapa? Bin kepada ibunya. Sebab tu bin pada ibunya. Sama anaknya, anak nanti kita masuk bab menekan. Okey, jadi kita sini sebut. Jadi apabila kandungan ini masalah faraid. Masalah faraid ini kita sebut hamil ini anak sah, kandungan anak yang sah. Suami mati meninggalkan isteri sedang mengandung. Jadi macam mana cara kita nak bahagikan harta pusaka ni faraid kepada waris-waris dia? Okey, sebab kita sebut kaedah dia, yu'amalu al-warasatu bil adhar. Okey, kaedah dia. Ini kaedah dia. Yu'amalu al-warasatu bil adhar. Mana dia apa? Yu'amal al-warasatu, ini kaedahnya, bil adhar. Yu'amalu lebih kurang makna dilayan ataupun dibagikan. Al-warasah, waris-waris bil adhar, dengan al-adhar. Maksud sini yang paling memudaratkan. Maksudnya apa ni? Paling sedikit. Ini kaedah dia. Yu'amal al-warasatu bil adhar. Kita melayan, kita bagi berapa waris dia ini dengan kemungkinan paling sedikit dia dapat bil adhar. Faham tak Arman? Jadi okey, kita melayan pewaris-pewaris ini dengan kita bagi kadar dia yang paling sedikit. Sebab kita tak tahu bayi itu apa. Sebab apa? Apabila seorang suami dia mati meninggalkan isteri, kemungkinan dalam kandungan tadi apa? Kemungkinan dia apa? Dia hidup. Kemungkinan mati dalam kandungan, kemungkinan hidup, kemungkinan mati, kemungkinan hidup, kemungkinan mati, kemungkinan lelaki, kemungkinan perempuan. Kemungkinan
kembar lelaki. Kemungkinan kembar perempuan. Kemungkinan kembar lelaki perempuan. Kemungkinan kembar lelaki perempuan. Semua ni kemungkinan. Sebab dalam fiqh, okey, sekarang nak tanya ada doktor. Okey, doktor yang sebut tu, adakah benda tu yakin? Bukan yakin kerana disebut doktor sebut lelaki tapi anak lahir perempuan. Sebab tu semua ini kemungkinan. Jadi kaedah fiqh sebab apa? Doktor sebut lelaki tapi mungkin dia mati, mungkin dia hidup, mungkin anak tadi lelaki, mungkin anak tadi perempuan. Sebab semuanya mereka akan dapat harta secara berbeza. Jadi kita yu'amal al-warasah, kita bahagikan pewaris-pewaris ini bil adab, dengan cara paling memudaratkan mereka. Mana paling sedikit. Mereka dapat hak mereka paling sedikit. Faham tak faham? Kalau tak faham, Allahumma as-sakinah wal rahmah. Sebab apa? Wa innal malaikatu la tad'u li talabati al-ilmi ridwan li talib al-ilmi ridwan bil masalah. Kerana para malaikat itu berdoa untuk orang menuntut ilmu, tanda keredaan mereka dengan apa mereka kerjakan. Tak faham, minta malaikat doa kita saja, pada kita saja. Okey, jadi ini kemungkinannya. Kemungkinan anak tadi hidup, kemungkinan dia mati, kemudian lelaki, kemudian perempuan, kemudian kembar lelaki, kembar perempuan, dan kemudian kembar lelaki dan perempuan. Okey, ini semua kemungkinan. Jadi kita akan melayan waris-waris tadi. Ini kaedah dia, yu'amal al-warasatu bil adab. Kita melayan, kita bagikan hak waris ini dengan kadar yang paling sedikit dia dapat. Kadar yang paling sedikit dia dapat. Contoh begini. Contoh kita lupa solat. Waktu solat Aisyah, aku ni rakaat ketiga atau rakaat keempat? Rakaat ketiga atau rakaat keempat? Rakaat ketiga atau keempat? Kita ambil berapa? Kita tiga. Sebab itu paling sedikit. Sebab tu ini kaedah dia. Kita ambil al-yaqin la yudhal bi syak. Kita tak yakin kita nanti. Kita masuk macam mana yakin dan bukan. Okey. Kemudian bila seorang janin itu berhak mewarisi? Bila dia berhak mewarisi? Satu, dia lahir di dalam keadaan hidup. Dan ada lagi istilah hidup hayatun mustaqimah. Ini tak tahu nak terjemah apa saya ni. Hayatun mustaqimah ni mana bayi tadi lahir. Jangan bayi lahir mati. Dia contoh bayi lahir dia tak boleh apa-apa. Dia lahir mati tak boleh apa. Ataupun dia lahir keluar umur, keluar habis mati. Tak waris. Maka dia mesti lahir sempurna hidup. Dia keluar, kemudian hidup dia ini hayatun mustaqirratun. Hidup yang mustaqirrah. Apa mustaqirrah? Nak tahu nak terjemah apa? Sebab dia begini ya. Okey, sapi sebab kita sembelih, kita angkat sudah, dia hidup lagi kan? Hidup lagi, bukan mati. Itu kita panggil apa? Hayatun mazbuhah. Hidup yang mati sudah. Itu beza. Sebelum disembelih, kita baru pegang pisau, dia itu hayatun mustaqirah. Tapi kita sembelih, selesai sembelih, kita pisau hukum semua, itu kita panggil hayatul mazbuh. Faham? Maknanya hidup dia tak lama, memang dia mati sudah. Boleh faham tu? Jadi dia tolong terjemah. Ada cikgu bahasa Malaysia sini. Hidup apa ni? Betul, dia ikan. Okey, bukan makna dia bukan nyawa-nyawa ikan. Tapi ikan barukang kuat tu nyawanya tu. Biarpun dia tak kuat tu, dia punya nyawanya tu. Okey. Jadi sebab tu, sebab hayat dan masa tercerah ini, kalau contoh budak tadi lahir, mati, dia tak waris. Sebab hidup dia
Bukan mana dia hidup pun keluar lembek sah. Hidup lagi, tapi nyawa-nyawa ni ikan, bukan ikan volkan lah. Nyawa ikan apa kita sebut, ikan tulai dibawa ke darat. Itu. Okey, kalau ikan barukang lah, ikan mayu tu biar pun. Kalau sehari boleh hidup begitu. Kalau hidup dia tu kuat. Okey, jadi kata dia, jadi itu maksudnya. Jadi hayatun mustaqirah mana dia memang nampak dia keluar hidup. Bukan kata apa, keluar pun lembek sudah. Lama sangat. Apa lemas dalam ibu dia, keluar hidup lagi, tapi tarik nafas lah. Tarik nafas nak mati lah. Itu juga tak warisi kan? Kena faham kaedah ni. Sebab apa? Kalau kita bagi hukum dia hidup juga, dia dapat harta bapak dia mati, ibu dia boleh waris dia. Boleh faham kan? Dia akan jadi apa? Dia akan jadi berkait. Dia dapat harta bapak dia mati. Ibu dia waris, kakak dia waris, abang dia waris. Jelas tu? Jadi kita sebut kalau dia hidup dalam keadaan nyawa ikan, dia tidak dikira sebagai waris. Syarat untuk waris, dia dilahirkan dalam keadaan hidup dan hidup dia nyawa mustaqirah, hayat mustaqirah. Maksudnya bukan nyawa ikan. Sebab tu sama lah kita. Nanti kita masuk dalam kaedah 40. Ma kharaba syai' hal yuqta hukmuh. Sesuatu yang menghampiri sesuatu, adakah diberi hukum yang dihampiri tersebut? Fihi qaulan. Sekarang kita belajar 20 kaedah yang kita ittifaq semua Syafi'i. Nanti kita masuk 40 kaedah. Nanti kita masuk 20 kaedah dalam kaedah fikih. 20 kaedah para ulama kita berselisih pendapat. Antaranya masalah itu. Ma qaraba syai'. Tak sempat lagi, tak masih sempat lagi. Ma qaraba syai' hal yuqta hukmuhu. Sesuatu yang menghampiri sesuatu, adakah diberi hukumnya? Contohnya, perempuan sebelum bersalin, dia nampak dah keluar darah sudah. Sedangkan belum bersalin, keluar darah. Adakah darah tadi dikira nifas atau tidak? Fi qaulan. Semua ulama kata itu darah nifas. Sebab apa? Dia menghampiri ni nifas. Tapi tetap sebab cara nifas selepas keluar nyawa bayi. Sama masalah ni. Jadi ini ittifaq. So apa? Kanak tadi dia nyawa ikan sudah, mana dia telah menghampiri kematian. Jadi kita bagi hukum dia mati. Sama lah kambing dilanggar lori. Dilanggar lori, langgar kaki dia. Dia boleh lari, umpan sakit. Itu boleh ke makan? Boleh tak boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab kira-kira dia masih lagi hayat atau mustaqil. Kita biarpun dia apa? Nah, dilanggar lori, dia lari lagi. Umpan sakit kaki, boleh kita makan. Tapi kalau dilanggar lori, tak. Pegang darah sudah. Itu boleh selai ke tak boleh selai? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia nyawa tu mazbuah. Tak boleh itu. Nampak dilanggar terus. No. Sama juga bayi tadi ya. Kalau dilahirkan dalam keadaan nyawa ghair mustaqirah mazbuah, kita anggap dia telah ambil hukuman mayat. Dia lahir memang tadi apa? Mungkin lemas sampai ibu dia keluar nyawa lagi, tapi nyawa ikan. Tadi dia tidak berhak warisi pun apa-apa pun. Boleh faham sekali? Okey. Jadi sekarang apabila kita sebut apa? Yu'amal al-awrasu bil adab. Yu'amal dilayan warisnya dengan paling mudarat mereka, mana paling sedikit mereka dapat bagiannya. Macam mana ni? Nanti kita contoh ni. Kalau kita baca apa? Mata Rabi'ah wa hakadha hukmu zawatil hamli, begitulah hukum zawatil hamli. Fabni al-yaqin wal aqal, maka binalah ala al-yaqin wal aqal. Wa hakadha hukmul zawatil hamli, begitulah hukum-hukum bayi-bayi dalam kandungan. Fabni al-yaqin wal aqal. Tapi apa? Kita baca sekejap, separuh saja hari itu. Mata Rabi'ah. Sebab apa? Sebab yang faham saya saja. Okey. Okey. Sekarang contoh ni. Ini sebenarnya ini Sri Nganu. Okey. Jadi ibu Simati, ini bapa Simati. Okey, ibu, bapa.
Ini isteri ya. Ini si mati, suami. Jadi sekarang keadaan begini macam mana kita nak bagi? Okey, macam mana kita nak bagi? Si mati meninggalkan isterinya sedang mengandung. Isteri mengandung. Macam mana kita bagi sekarang? Okey, sebab tu wa hakana hukmul zawatil hamli fabni al yaqin wal aqal. Binalah ke atas yakin dan paling sedikit hak waris dapat. Okey, anak tadi kemungkinan apa? Kita ambil kemungkinan yang paling sedikit waris dapat. Anak mungkin tadi hidup. Satu anak tadi memang manusia, bukan anak buaya ya. Okay. Anak ini memang manusia ya. Tak ada istilah. Jadi tanya, kalau anak dia lahir buaya, mana ada perempuan mengandung perut begini? Baru itu baru boleh buaya. Itu kita heran, macam mana dia boleh tiba-tiba handsome-nya kita ini boleh berkembangkan buaya. Sebab kita malangnya kita ni kan. Pergi sekolah, cikgu mengajar. Sesungguhnya manusia ini berlaku perkembangan evolusi berasal dari beruk. Asal dari beruk. Balik rumah, kau tu ada kembar. Kembar tu buaya. Sebab tu mama kena buat pulut apa sokok-sokok ni. Nah, sekolah mengajar asal dari beruk. Balik rumah, kembar buaya. Masuk hutan, nenek jumpa gajah. Nenek jangan kacau kami nenek kan. Nenek dia gajah. Huru hara kita punya keturunan. Malam betul manusia apa? Masuk sekolah, cikgu mengajar. Kita bermula dengan zaman Paleolitik, kemudian Mesolitik, Neolitik. Apa zaman itu? Zaman awal-awal peralihan manusia berkera menjadi manusia. Zaman sebut zaman prasejarah. Siapa mengajar? Cikgu-cikgu sekolah mengajar. Manusia zaman prasejarah dikenali sebagai zaman Paleolitik, kemudian Mesolitik, kemudian Neolitik sebelum zaman besi dan zaman logam. Dengar, waktu itu mereka hidup buru saja, cari makan hutan. Sebab apa? Mengapa disebut zaman prasejarah? Belum dicatat lagi sejarah. Sebab apa? Sebab waktu itu baru saja manusia berubah dari beruk jadi manusia. Balik di sekolah belajar begitu. Balik rumah mama cakap, "Nah, kembar kau buaya. Nah, dapat beruk jadi buaya." Kadang-kadang kita fikir, ya Allah, mengapa kita dibodoh seperti begitu? Mengapa dibodoh? Sedangkan sejarah kita, bahkan sebelum di dunia kita sudah sejarah kita. Sebelum kita di dunia kita, sebelum Allah jadikan manusia, kita tahu sejarah kita. Sebab tu Allah apa? Hani basairun min rabbikum. Inilah basair, keterangan Tuhan kamu. Sebab dia faham betul kehidupan dia. Allah cerita lengkap. Hada basair min rabbikum. Inilah petunjuk, basair, keterangan pada Tuhan kamu. Nah, daripada sebelum diciptakan di dunia lagi, tahu sudah di mana kita. Nah, tapi sudah hafalah sampai sana. Zaman prasejarah terbagi pada 3, Paleolitik, Neolitik. Okey, masuk soalan. Sebutkan ciri-ciri zaman Paleolitik. Saya aja. Tapi ini dibodoh dengan cara terhormat. Ini dibodoh dengan cara khurafat. Dua-dua syirik. Okey. Okey ya, jadi hidup. Anak tadi hidup. Memang manusia tak mana ada buaya ya. Janganlah borak. Tak boleh anak kita. Biarlah. Kalau ibu bapa kita bodoh-bodoh itu biarlah. Mereka pun tak tahu. Jangan kita bawa lagi benda-benda ya Allah yang terlalu tak masuk akal. Okey, hidup. Kemudian apa? Mana yang paling berguna kepada waris? Tak. Sebab kalau lelaki kita tak boleh bagi banyak. Sebab lelaki dia akan dapat secara asal. Perempuan apa? Dia akan dapat banyak. 2 orang. Kita anggap paling mudarat apa? Paling mudarat dia hidup. Dan dia apa? Dia kembar, perempuan 2 orang. Sebab apa? Dia akan dapat 2/3. Okey. Sekarang kita ingat bapa. Bapa, ibu, isteri. Jadi kita ambil
sana, mana paling mudarat? Kemungkinan paling mudarat semua waris paling sedikit. Kata apa? Kemungkinan apa? Anak tadi adalah kembar perempuan 2 orang. Sebab kalau perempuan 2 orang, dia dapat cukup banyak. Dia dapat berapa? Dia dapat 2/3 berharta. فَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. Sekiranya mereka itu 2 orang anak perempuan ke atas, bagi mereka 2/3. Okey. Sekarang kita anggap kembar perempuan. Okey. Kembar perempuan, jadi bapa akan dapat berapa sini? Bapa akan dapat 1/6. Wali amawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus in kana lahu walad. Bagi kedua-dua ibu bapa mereka, kedua bapanya, ibu dan bapa sama, 1/6. Sekiranya si mati meninggalkan anak. Jadi kita anggap tadi, kita letak paling dia hidup dan anak tadi perempuan. Okey. Isteri berapa? 1/8. Cuba kita tengok. Kita letakkan paling mudarat. Paling mudarat untuk mereka, mana paling sedikit mereka dapat. Kalau contoh ini mati, kandungan ini tergugur dengan berita suami dia mati, susah hati, gugur. Bapa akan dapat berapa? Asabah. Isteri akan dapat 1/4. Ini dapat berapa? 1/3. Dia akan dapat 1/3. Sekarang kita tengok, kita letak ni, jadi sini dapat berapa? Dia akan dapat 2/3. GST dia berapa? GST dia berapa? Berapa GST? 6, 6, 6, 8, 24. Berapa dapat? 4. 6, okey. 4, 3. Ini berapa? 6. 16 kan? 23 24. Bukan 8, 16. Okey. Jadi ada berapa masa ni? Cukup kan ni? 4, 8, 2, 11, siapa nak berapa? 20 tu. Berlaku macam ni? Berlaku out. Berlaku out. Jadi 20 tu 24 telah berpindah kepada 20 tu 7 berlaku out. Okay, dapat? Jadi sini berlaku out. Out ni apa? Kata masuk out ni lah. Out inilah berbezanya mimetik dengan faraid. Sebab faraid ini boleh apa? 1 campur 1/2 campur 1/2 campur 1/3 sama juga 1. Mimetik tetap itu. Tapi dalam faraid ada 1/2 campur 1/2 campur 1/3 sama juga 1. Itu yang Ibnu Abbas kata, mana bahal tu. Siapa benar ni? Aku mau bahal. Dia terima apa bagian begini. Sebab ni 1/2 campur 1/2 campur 1/3 sama juga 1. Matematik 1/2 yang tak ditambah lagi. Terus inilah berbezanya matematik dengan faraid. Kita bagi. Jadi kita ambil apa? Kita ambil pembawaan 6, 6, 8, 3. Semuanya boleh masuk gandaan suku yang terkecil. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Sini dia panggil aslul mas'alah. Asal masalah. Kita panggil GST. Bahasa Arab dia panggil apa ni? Aslul masalah. Asal masalah kita nak keluar daripada berapa? Kita keluar daripada 24. Sebab 6, 6, 8, 3 semuanya boleh masuk dengan 24. Jadi kira-kira lebih. Jadi 27 tak ada masalah. Matematik tak boleh begitu. Dia boleh buat kita daripada masalah ini tukar daripada 24 menjadi 27. Faham tak ni? Ya, mengapa kita tak sebut anak lelaki ni?
Kita letak terus anfaq. Anfaq. Okey, dia jadi anfaq. Anfaq. 4, 4, 3. 8 cakap 11. Berapa lagi bagi? 24 bagi 13. 13. Jadi kita simpan apa? Paling banyak untuk dalam kandungan, paling sedikit untuk pewaris. Nanti apa berlaku kalau kita bagi semula? Adalah sebab tu kita pilih apa? Sebab tu ini kaedah dia. Yu'amal al-warasatu bil adhar. Kita melayan, kita membagikan hak waris ini dengan cara bahagian paling sedikit mereka dah dapat. Okey, jadi sini apa? Okey. Bapa kita bagi dia 4 bahagian. Kalau contohnya kita bagi harta tadi pada 27 bahagian. Dia ada 27 juta rupiah. Nah, ini dapat 4 juta rupiah, ini 4 juta rupiah, ini 3 juta rupiah. Jadi 16 juta rupiah ini kita simpan dulu, tak boleh guna. Sebab apa? Sebab kita anggap hak bayi dalam kandungan. Sebab apa? Tak boleh kita ambil secara umum. Dia yakin betul hak siapa ni. Sebab tu kita kata apa tadi sebab tu. Sekarang sebab tu disebut kalau nak buat oleh Allah pun jangan sekali-kali guna harta si mati. Tengok bagi begini pun syarah jaga sampai begitu. Letak kemungkinan paling takut apa? Takut termakan harta bayi dalam perut. Sebab Allah sebut cukup bagi amaran. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang memakan harta anak yatim secara zalim. Ini yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka makan dan perut mereka api neraka. Mereka makan api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, mereka akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Allah sebut begitu. Mereka akan masuk. Jadi takwa, kita takut benda ni. Takut sebab tu. Nak buat juga, nak buat Allah ni, jangan sekali-kali dia ambil harta si mati. Anak kalau terutama dia ada anak kecil. Bagi orang yang tak ambil sedekah orang lain yang buat. Keluarga dia, abang dia sponsor, tak apa. Jadi malam ni aku sponsor. Malam kira kita aku yang sponsor. Kita buat begitu, ubah begitu. Nah, kenduri malam ni aku yang sponsor. Malam itu dia yang sponsor. Untuk meraihkan keluarga si mati. Jangan sekali-kali dia ambil harta si mati. Kita takut terkena anak yatim. Cuba kita tengok dalam faraid kita bagi paling selamat untuk mereka makan. Allah sebut terus Allah sebut. Okey. Wa na'am innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fin nar wa sayaslawna sa'ira. Okey, sebab tu benda ni semua Allah telah wasiat, yusikumullah fi auladikum. Allah telah wasiatkan pada kamu, pada anak-anak kamu. Wasiat Allah. Jadi ingat sebab tu kita takut balik ada takwa. Tolong peringatkan keluarga kita. Kalau arwah meninggal, jangan sekali pergi buat sini bagi apa kad arwah apa begitu. Jangan. Bagi ni. Ni, kad arwah sini. Bagi kad arwah, aku ambil duit untuk kita buat arwah malam ni. Kalau ada keluarga tolong tengok ya. Cuba kita tengok syariat bagi sampai apa? Bil Allah. Letak kemungkinan kembar dua-dua orang perempuan. Itu pun jarang terjadi kan. Sampai begitu dijaga. Sebab apa? Agar mereka ni tidak sekali-kali hak anak yatim ini tersentuh. Ada faham ya? Okey, faham ni masalah dia? Masalah dia? Ini masalah. Jadi ini 16 tadi dia simpan dulu. Okey, ini satu rumah nanti tiba-tiba mati, tak ada masalah. Bagi balik. Ini dapat satu ketiga, ini dapat 1/4, ini ambil semua. Tak ada masalah ambil. Tapi kita simpan ini selama 9 bulan tadi. Selama tempoh 9 bulan ini kita simpan. Jangan siapa-siapa sentuh hak apa? Hak anak yatim dalam kandung. Kerana begitu Allah dia. Masya-Allah. Okey, jelas tak insya-Allah? Okey, kalau jelas alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah tunjuk pada kita ini. Jelaskan tentang hutang yang termasuk dalam asal zakat. Apa maksud hutang yang termasuk dalam asal zakat? Sebenarnya okey. La
Okey. Hammalatan, dia asalnya yang berhak terima zakat ni orang berhutang ni, dia berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bergaduh. Sebab dulu kerana dia kan, dia sanggup untuk mendamai, itu asalnya. Jadi orang berhutang ni, wa hammalatan tahammal, maknanya dia tak ada duit tapi orang nak bergaduh. Sebab dulu kalau cedera kan, mereka dia kena ada diat ni apa? Kena bayar dengan orang hutang. Jadi dia berdamai supaya dia tak bergaduh, tak apa, kau mengalah lah, kau bayar, sanggup terima dia, kami minta maaf, bayar dia. Dia sebagai pendamai ini, dia jadi apa? Nanti kita akan masuk nomor tajuk tu, asnafu zakat. Dia hutang itu untuk apa? Untuk mendamaikan orang bergaduh. Dia hutang, dia tanggung atas dia. Tahammalah, dia menanggung tanggungan, dia bayar, dia hutang untuk mendamaikan masing-masing. Tak bersalah, tak apalah, aku bersalah, aku tolong bayar untuk kau. Kau mengaku bersalah supaya tak bergaduh, kau bayar saya dia. Bukan hutang kereta macam kita sekarang. Kalau tidak, semua orang hutang kita bayar zakat semua. Hutang rumah 25 tahun, hutang kereta 9 tahun, 4 tahun, 6 tahun, sama sekarang lagi tanpa deposit. Takkan bayar. Aku bukan itu Allah maksudkan ya. Wal gharimi, asal orang berhutang bukan itu. Asalnya orang berhutang. Okey, sebab tu Allah kadang-kadang orang berhutang sebab miskin. Itu bukan sama orang berhutang. Kalau sebut innamas sadaqatu lil fuqara, orang fakir, miskin, amil. Sebab tu amil ini begitu juga. Amil ini bukan kita gaji dia sebagai mudharabah. Kadang-kadang amil ni daripada contoh zakat RM8, dia keluarkan RM1 untuk dia sebab dia ambil 1/8. Bukan begitu cara bagi amil. Amil ini sebab wal amilina 'alaiha, dia dibagi sebagai seorang pekerja. Bukan kira dapat banyak sikit. Okey, saya tanya cikgu-cikgu, ada cikgu sini kan? Beza kat gaji cikgu mengajar di SMK Tawaf dengan SMK Long Pasir, pelajar ada 5 orang, 10 orang. Beza kat gaji? Tak beza kan? Sebab itu pekerja. Sebab itu cara bayar gaji pekerja. Mana dia? Tugas ini dah bagi ni gaji dia, ujrah ni idza sta'jara ajiran falyusammi ujratu. Apabila engkau menggaji seorang pekerja itu, sebut berapa kau bayar gaji dia. Okey, kau kerja sebagai guru, ini gaji dia, ini gaji dia. Biarpun di mana kau kerja, berat tak berat, itu gaji kau. Sebab engkau disewa badan kau untuk kerja. Begitu juga gaji amil. Sebab tu amil ini Rasulullah man ista'malnahu ala amalin farazaqna min rizqah. Siapa kami kerja, kami beri rezeki pada dia. Kami tentu sudah berapa dia dapat. Sebab sekarang amil, cara bagi amil sekarang macam mana dia bagi? Dia terus ambil 1/8. Itu apa? Itu bukan amil, itu mudharib. Dia mudharabah. Selagi banyak yang dia dapat, macam kita berniaga, kita keluar modal. Ingat mudharabah? Okey, saya keluarkan modal, okey, 100. Dia ini, saya tak ada kemahiran untuk apa? Untuk menjual apa? Nah, aku keluarkan modal 100. Kau pandai berniaga nah, kau beli barang. Kita buat perjanjian. Berapa kita dapat? Okey, peratus dapat, kau dapat 10%, aku dapat 90%. Jadi lagi banyak dia untung, lagi banyak dia dapat. Itu mudharabah, itu bukan amil. Kadang-kadang dia rugi. Mereka rugi, saya rugi modal, dia rugi usaha. Jelas tak? Tapi sekarang cara dibagi amil, dibagi apa? Dibagi secara mudharabah, bukan begitu bagi amil. Okey, yang masih pandang dapat banyak. Yang putih di mana? Di Kalabakan apa? Sampai apa? Sebab gaduh kita mak, kita sebelum sebut benda sebab agama. Sebab ini hak kita, zakat kita bagi sebab apa? Puasa kita tergantung sehingga apa? Kita sempurnakan zakat kita. Ini sampai gaduh apa? Nak cari tempat apa? Paling banyak pelanggan. Sebab dia anggap zakat itu sebagai mudharabah, bukan sebagai amil. Jelas kan? Ini kena bagi perhatian. Siapa ada kuasa, tolong ubah benda ni. Siapa ada kuasa, tolong ubah benda ni. Sebab cara bagi itu, cara bagi mudharabah, bukan wal amilina 'alaiha. Itu juga hutang tadi. Hutang tadi apa? Sebab tu hutang tadi, bukan hutang sekarang kita semua berhutang. Jadi hutang tadi, hutang untuk mendamaikan orang lain. Dia terpaksa sebab apa? Untuk cari untuk orang lain. Sebab dia beda, orang miskin berhutang juga, tapi kita bagi atas apa? Saham miskin. Sebab dulu banyak orang mulia begitu. Sebab tu banyak orang mulia begitu. Dia tak mau orang gaduh, dia sanggup, dia terima bebanan. Antara siapa? Muaz. Sebab tu dia sampai muflis. Orang minta semua dia bagi. Dia ada dia bagi, dia tak ada apa dia bagi. Dia tak ada dia hutang. Ini Muaz bin Jabal kana rajulan taqiyyan, sampai Rasulullah bekukan harta dia.
Siapa Mu'ad? A'lamu ummati bil halal wa haram, Mu'ad. Jelas masalahnya. Jadi hutang itu bukan hutang kereta. Kalau kita semua berhutang. Sebab hutang asalnya hutang, dia berhutang untuk mendamaikan orang, jangan bergaduh. Tak apalah, minta maaf sekarang bayar ganti rugi berapa kamu. Ini tak, aku bukan salah, dia salah, kamu aku bayar. Tak apa, saya berdamai, aku bayar. Jadi dia sanggup berhutang untuk mendamaikan orang lain. Jadi Allah jadikan pengumuman besar dia adalah zakat. Boleh faham tu? Sebab orang miskin berhutang, orang fakir berhutang. Jadi bukan itu dimasukkan. Ini dimasukkan asalnya berhutang. Okay. Bagaimana sekiranya seekor binatang, contohnya ayam, dalam keadaan nyawa ikan, tetapi setelah diberi minum Panadol, dia kembali menjadi sihat. Okey, boleh. Sebab dia apa? Dia macam nak mati sudah. Tiba-tiba, no, kita pakai Panadol, sukar balik. Mana boleh? Okey, itu boleh. Sebab waktu kita sembelih tadi. Okey, waktu kita sembelih, kita bagi makan Panadol. Tadi apa ayam ni sepak dia terus nyawa ikan nak koma sudah. Jadi kita ambil Panadol bagi, no, balik segar balik, lari balik. Itu boleh. Sebab waktu kita sembelih, sebab apa? Dikira hukum sewaktu kita sembelih pernah berlaku kan? Habis sudah putus merah halqum semua ayam ni, tiba-tiba tak mati juga. Sedangkan sebab disembelih itu dikira hayatul masbuhah. Jadi dia ambil benar, dicek balik, hidup balik. Itu dikira hayatul mustaqil. Sebab hukumnya dikira waktu kita buat, waktu kita sembelih tadi. Dah jelas ya? Okey, jadi cukup saya kata. Ya. Okey, itu mustakhirah. Sebab ajal sisi Allah kan. Sama lah, itu tersebut. Okey, kita pergi hayat dia, makna selepas. Begini maksudnya sebab sampai 5 bulan itu dia pergi hayat mustakhirah. Dia kira tetap dapat. Makna dia hukum di situ, biar pun dia lembik, tapi cepat-cepat dia bagi bantuan perubatan. Okey, dikira apa? Contoh sekarang, begitu juga pun. Sebab tu, dia ni kita balik pada perubatan. Jadi dia boleh hidup lama lagi 5 bulan, itu hidupnya lama. Dia tetap dikira mustaqil. Contohnya sama lah budak tadi. Dia lahir, menangis, tapi terlampau menangis amat, mungkin dapat tercekik apa, mati. Mustakhirah atau mazbuah? Mustakhirah. Sebab dia lahir tu memang kita nampak keadaan dia apa, sihat, tapi hidup. Ibu dah terus ambil, bagi botol susu, tercekik botol susu. Mustakhirah. Sebab ini dia balik pada orang. Ya? Okey, ada salah ni. Jadi cukup saya kata, aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi wa tawfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mazida. Ya rabb lakal sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wal batila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'al multabisan alaina faradil waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum